Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini kita dapat sama-sama meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita telah mempelajari mengenai tahap yang kedua yang perlu dilalui oleh seseorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin meneruskan perjalanan hidupnya sebagai seorang yang beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang Muslim yang benar-benar patuh dan taat kepada Allah. Bagi tahap yang pertama, ia perlu memiliki ilmu pengetahuan yang membolehkan ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seterusnya, ia perlu untuk memulakan beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadat kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang lalu. Kerana seseorang tidak mungkin dalam suatu ketika akan melakukan ibadat di mana pada masa yang sama ia juga bergelumbang dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka dengan sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan kepada kita bahawa tahap yang kedua bagi seseorang yang beriman kepada Allah, yang ingin melalui jalan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam siri yang lalu, bahawa kita perlu bertaubat daripada segala dosa dan keterlanjuran yang telah kita lakukan. Sama ada keterlanjuran tersebut yang merupakan kita meninggalkan suruhan-suruhan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bertaubat dengan melakukan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana keterlanjuran kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perkara yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan menyesali perkara-perkara yang telah kita lakukan tersebut dengan sepenuh hati, dan mengingati kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengingati betapa azab pedih dan siksanya yang akan menimpa kepada kita pada hari akhirat dan hari pembalasan kelak. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam pengajian kita yang lepas. Namun apa yang dapat kita simpulkan di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan persoalan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, jika kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada sesama manusia, maka taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah dengan kita mendapatkan keredaan daripada mereka yang telah kita zalimi, ataupun apa yang telah kita lakukan kepada mereka, hendaklah kita mendapatkan kemaafan daripada mereka. Itu jikalau kita mampu berbuat demikian dan juga tidak membawa kepada fitnah yang lebih besar dengan sebab kita melakukan perkara tersebut. Sementara jika kita dapati bahawa apa yang kita lakukan itu boleh membawa kepada kemudaratan dan bahaya yang besar, maka kita hendaklah memohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita dan juga memberikan keampunan kepada orang yang telah kita zalimi tersebut. Begitu juga jika kita tidak mendapati orang yang telah kita zalimi, sama ada dengan sebab ia telah berpindah jauh ataupun ia telah kembali ke rahmatullah, maka hendaklah kita memohon keampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan juga mengharapkan limpahan keampunan dan kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang telah kita zalimi, supaya jangan sekali-kali kita akan terdiri daripada orang-orang yang sentiasa meninggalkan perkara tersebut, kerana ini akan menyebabkan kita akan dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti kita di hari akhirat
akan diambil kebaikan kita dan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Maka dengan sebab itu, hendaklah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan jika Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang benar-benar ada di dalam hati kita, kejujuran kita di dalam hati, maka kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang sangat besar itu akan memberikan keampunan kepada kita. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memerhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis, إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر رضي الله عنه ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي فقال الله تعالى أعطي أخاك مظلمته فقال يا رب لم يبقى من حسناتي شيء فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع بأخيك ولم يبقى من حسناته شيء فقال يا رب يتحمل عني من أوزاري قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم قال فقال الله للطالب ارفع رأسك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا قال لمن أعطاني الثمن قال يا رب ومن يملك ثمنه قال أنت تملكه قال وما هو قال عفوك عن أخيك قال يا رب إني قد عفوت عنه قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة وفي رواية فأدخلا الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini suatu hadis yang telah diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggambarkan kepada kita situasi di hari akhirat bagi mereka yang telah berselisih di atas dunia ini, yang menzalimi di antara satu sama lain, di mana kebaikannya akan diberi kepada orang yang telah dizaliminya. Hakikat ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dibacakan sebentar tadi, yang bermaksud sewaktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kalangan para sahabat, lalu mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga kelihatan giginya. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Tuan tergelak atau ketawa?" Maka Rasulullah menjawab, "Ada dua orang dari kalangan umatku yang bergaduh dan mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripadanya berkata, Wahai Tuhanku, ambillah kezaliman yang telah dilakukan terhadap aku daripada saudaraku ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, berikanlah kepada saudaramu kezaliman yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Maka ia berkata, wahai Tuhan, tidak ada lagi kebaikanku untuk diberikan kepadanya sebagai hutang kezaliman yang ia telah lakukan di atas dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang memohon keadilan kepada Allah, bagaimana kamu akan lakukan kepada saudaramu ini?
kerana ia sudah tidak mempunyai kebaikan lagi untuk diberikan kepada kamu. Maka ia berkata, wahai Tuhan, biarkanlah ia menanggung dosa-dosa yang telah aku lakukan sebelum ini. Maka ia berkata, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini berkata, sewaktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan mencurah-curah air matanya menangis melihat situasi. Lalu Rasulullah berkata, inilah suatu hari yang sangat besar. Hari di mana manusia akan memikul dosa yang telah dilakukan oleh orang lain kerana kezaliman yang ia telah lakukan kepada orang sewaktu di dunia. Maka Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang memohon supaya diberikan balasan terhadap kezaliman yang telah dilakukan terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, angkatlah kepala kamu dan lihatlah kepada syurga yang ada di sana. Maka ia mengangkat kepalanya dan melihat syurga yang terdapat di dalamnya bandar, bangunan-bangunan daripada perak, istana-istana daripada emas yang dihiasi dengan mutiara-mutiara dan juga permata. Lalu ia berkata untuk Nabi, manakah istana-istana tersebut? Dan untuk para siddiq, manakah semua itu wahai Allah? Atau untuk orang yang syahid, manakah disediakan semua itu? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, semua itu adalah bagi mereka yang memberikan bayaran dan harganya kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala ia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang mampu memiliki harta yang boleh membayar semua itu ya Allah? Lalu kata Allah kepada beliau, engkaulah yang memiliki semuanya. Lalu ia berkata, apakah yang saya miliki? Qala, lalu Tuhan berfirman, engkau memberikan kemaafan kepada saudaramu, maka semua itu akan menjadi milik kamu. Maka ia berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memberikan kemaafan kepada saudaraku. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, ambillah tangan kawanmu dan pimpinlah ia untuk memasuki ke dalam syurga. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sewaktu itu, ittaqullah wa aslihu dzata bainikum. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu mendamaikanlah segala perselisihan yang berlaku di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendamaikan di antara dua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah betapa besarnya peristiwa yang berlaku di padang mahsyar kelak, di mana seseorang yang telah melakukan kezaliman kepada orang lain, jikalau ia tidak bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia ini, maka ketahuilah bahawa ia akan berdepan dengan kehidupan yang sukar, dengan keadaan yang sangat menakutkan sewaktu dikembalikan ke akhirat kelak. Kerana pembalasan di hari akhirat kelak, para pendengar sekalian, adalah dengan dikembalikan kepada kita apa yang telah kita lakukan kezaliman kepada orang lain, dan diambil kebaikan kita diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Andai kata kebaikan kita telah habis dan berakhir, maka akan diambil kejahatan orang lain dan akan dipikulkan ke atas bahu kita ataupun orang yang telah melakukan kezaliman kepada orang lain sewaktu berada di dunia ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna manil muflis? Kamu tahukah siapakah yang dianggap sebagai orang muflis? Maka sahabat menjawab kepada Rasulullah, orang yang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak memiliki harta walaupun 1 dinar ataupun 1 dirham. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sebaliknya, bahawa orang yang muflis dalam konteks ini adalah orang yang kembali ke hari akhirat kelak. Sewaktu di dunia ia telah menzalimi orang itu dan menzalimi orang ini, lalu diambil daripada kebaikan-kebaikannya itu,
diberikan kepada orang yang ia telah zalimi, sementara setelah itu tamat dan habis kebaikannya dalam keadaan kezalimannya itu masih banyak, lalu diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu dan dihumbang ataupun dipikulkan ke atasnya, maka pada masa itu ia akan dihumbang ke dalam neraka dengan sebab dosa yang begitu banyak. Maka dengan sebab itulah ia dikatakan sebagai orang yang benar-benar muflis, kerana tidak ada lagi kebaikan sewaktu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kewajipan kita sewaktu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu Imam Al-Ghazali menjelaskan, bila telah kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan kita telah menyesali apa yang telah kita lakukan, dan kita telah memberikan hak kepada orang yang telah kita zalimi, maka pada masa itu kita akan merasai kesucian hati kita. Maka kita merasai bahawa kita telah keluar daripada segala dosa-dosa yang lalu keseluruhannya, dan pada masa itu akan bersihlah hati kita. Pada masa itu akan sucilah hati kita daripada segala dosa. Namun yang menjadi kewajipan kepada kita juga, di saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengqada ataupun menunaikan semula segala kewajipan-kewajipan agama yang telah kita tinggalkan, dan juga menjadi kewajipan kepada kita juga untuk mendapatkan keredaan daripada orang yang telah kita zalimi, kerana sesungguhnya kesan daripada kezaliman yang telah kita lakukan terhadap mereka yang dizalimi itu akan berterusan sekalipun dosa-dosa kita ini telah diampun sehingga semuanya itu selesai. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menunai ataupun mengqadakan semula segala apa yang telah kita tinggalkan daripada kewajipan-kewajipan agama seperti sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain. Begitu juga menjadi kewajipan kepada kita untuk memulangkan semula hak-hak anak-anak Adam yang menjadi kewajipan kepada kita, supaya hubungan kita dengan sesama manusia selesai, dan kita juga di dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga telah selesai dengan mendapat keampunan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin bahawa perbincangan berhubung dengan taubat ini telah dijelaskan secara panjang lebar di dalam kitab At-Taubah ataupun bab At-Taubah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga di dalam dua kitab Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Al-Qurbatu Ilallah dan juga kitab Al-Ghayatul Quswa, yang mana kedua-dua kitab ini masih belum dijumpai oleh para pengkaji yang mengumpul kitab-kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita berkaitan dengan tahap yang kedua untuk menjadi orang yang benar-benar beriman dan boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa Aqabah ataupun tahap yang kedua ini adalah merupakan tahap yang sangat sukar. Aqabah taubat ataupun halangan taubat ini kepada manusia adalah sangat sukar sewaktu ingin menjadi seorang yang beribadat kepada Allah, kerana kita akan sentiasa bergelumbang dengan kehidupan dan kita akan terdedah dengan perkara-perkara kemungkaran dan sebagainya. Jadi bertaubat adalah merupakan suatu yang sangat penting, dan bahaya tidak melakukan taubat ini adalah merupakan suatu yang sangat besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kisah seorang yang soleh, iaitu Al-Alim Al-Allamah Ustaz Abi Ishaq Al-Asfarayini rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang nama sebenarnya Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim, yang dikenali sebagai Al-Faqih, Al-Arif, Al-Mutakallim, Al-Usuli, mana orang yang alim dalam bidang fiqh, orang yang alim dalam bidang ilmu hati, orang yang alim dalam bidang ilmu akidah dan juga ilmu fiqh, ilmu usul, dan yang bermadhab dalam mazhab Syafi'i, yang meninggal pada tahun 428
hijrah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh beliau. Kata dia, da'autullaha subhanahu wa ta'ala 30 sanah an yarzuqani taubatan nasuha summa ta'ajjabtu fi nafsi faqultu subhanallahi hajatun da'autullaha fiha 30 sanah fama qudiyat ila al-an fara'aitu fima yara an-na'imu كأن قائلا يقول لي أتعجب من ذلك أتدري ماذا تسأل إنما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبك أما سمعت قوله تعالى جل جلاله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أفبهذه حاجة حينة. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Asfarayini menyatakan betapa besarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kata dia, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun supaya aku dikurniakan taubat nasuha. Kemudian aku merasa kagum kepada diriku dan merasa hairan di dalam diriku. Maka aku berkata, subhanallah, subhanallah, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 tahun. Namun ia tidak ditunaikan sehajat permohonanku itu. Maka suatu hari aku lihat di dalam tidurku seorang yang berkata kepadaku, apakah kamu merasa pelik semua itu? Kamu ketahuikah apa yang kamu mohon kepada Allah? Sesungguhnya kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan mencintaimu. Tidakkah kamu dengar apa yang telah difirmankan oleh Allah, innallaha yuhibbul at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuhan suka kepada orang yang bertaubat dan Tuhan suka kepada orang yang membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu membersihkan diri daripada segala dosa, yang membersihkan diri daripada segala sifat-sifat yang keji dan muamalat-muamalat yang buruk dengan sesama manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu menjadi kewajipan kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali merasakan taubat ini adalah suatu perkara yang mudah. Maka dengan sebab itu Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin ini, katanya jangan sekali-kali kita menangguhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali melewatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa yang kita lakukan itu hanyalah dosa yang remeh pada pandangan kita. Kerana melewat dan menangguhkan taubat itu akan menyebabkan hati kita menjadi keras, akan menyebabkan hati kita menjadi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya setiap maksiat yang dilakukan itu akan menyebabkan titik-titik hitam yang akan berlaku di hati kita. Kerana kemaksiatan dan dosa yang berterusan menyebabkan tumpuk-tumpuk itu menjadi semakin kuat dan karat itu menjadi semakin mendalam sehingga susah untuk dibersihkan, yang akan menyebabkan akhirnya kita akan mati dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berada di dalam kecelakaan, kita akan berada di dalam keresahan kerana ekoran dosa-dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dengan sebab itu Imam Al-Ghazali menyarankan supaya kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menangguhkan taubat tersebut walaupun apa yang kita lakukan daripada dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Disebutkan bahawa Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tu'akhirit taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Wahai anak-anakku, jangan sekali-kali kamu menangguhkan taubat, kerana ingatlah sesungguhnya mati itu akan datang dalam keadaan tiba-tiba. Dan ingatlah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya, sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan taubat ataupun tidak segera melakukan taubat dan menangguh-nangguhkannya, dia akan membawa kepada dua bahaya yang sangat besar. Yang pertama,
Orang yang menangguhkan taubat itu akan menyebabkan dosa-dosanya akan bertambah. Dan pertambahan dosa ini akan menjadikan hatinya itu berkarat dan akan sukar untuk dibersihkannya. Dan yang kedua, bahaya mereka yang menangguhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana akan dibimbangi kita akan ditimpa sakit ataupun kita akan dikejutkan dengan kematian. Pada masa itu kita tidak mempunyai peluang lagi untuk menghapuskan dosa kita dan kita mati dalam keadaan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, janganlah sekali-kali kita menangguh-nangguhkan taubat kerana merasakan tubuh badan masih sihat, kerana sesungguhnya kematian itu akan datang tiba-tiba sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya. Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub menjelaskan bahawa hakikat taubat itu ialah tidak menangguh-nangguhkan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, haqiqatut taubah alla yusawwifa abada. Hakikat bertaubat itu ialah jangan kita menangguhkan bahawa kita akan melakukan itu dan ini ataupun kembali bertaubat setelah kita melakukan dosa dan maksiat itu pada masa yang akan datang. Sesungguhnya taubat itu adalah merupakan suatu kewajipan di waktunya, iaitu sewaktu kita melakukan kesalahan, maka kita bertaubat dan menyesal di atas keterlanjuran tersebut. Maka kata Imam Abu Talib Al-Makki, sesungguhnya kesalahan tersebut akan menghitamkan hati dengan maksiat itu, dan sesungguhnya untuk membersihkan hati tersebut maka ia perlu digilap dengan ketaatan dan ia perlu dilakukan dengan secara segera dan tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Karena sesungguhnya sesiapa yang menangguhkan untuk bertaubat tersebut, maka dibimbangi kita akan mati dalam keadaan bergelumbang dengan dosa, dan di saat tersebut kita akan mati dalam keadaan hati yang tidak sejahtera, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya tidak akan selamat di hari akhirat kelak kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, iaitu dengan hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hati yang bergelumbang dengan dosa dan maksiat. Dan ingatlah kata Imam Abu Talib Al-Makki bahawa hati adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam tubuh badan hambanya, dan umur juga adalah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagaimana amanah-amanah yang lain. Maka sesiapa yang mengkhianati amanah dan tidak memelihara amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya adalah sangat bahaya, keadaannya adalah sangat menakutkan, kerana ia berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Ikim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepada dua peristiwa besar yang telah berlaku kepada mereka yang menangguhkan dosa. Mereka yang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali bertaubat, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, dua kisah, iaitu kisah iblis yang telah melakukan dosa kerana melakukan dengki, sifat dengki kepada Nabi Adam AS, sehingga akhirnya dia telah mendapat kemurkaan Allah. Begitu juga dengan kisah Bal'am bin Ba'ura yang juga telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kedua-duanya telah mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan taubat dan juga contoh mereka yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu kisah Bal'am dan juga Ba'ura ini di dalam siri pengajian kita yang akan datang. Dan sehingga bertemu lagi, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.